Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi akramana bil Islam wa hadana lil iman wa asamana min ad-dhalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang Jumaat yang dihormati sekalian, setiap minggu kita dengar khatib baca khutbah dengan katanya Ittaqullah, berartinya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita benar-benar faham? Adakah kita mengerti apa arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap kali kita dengar takwa, takut kepada Allah,
tetapi amalan kita, gerak-geri kita tidak menunjuk di atas kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hendaklah jadi kalimah takwa kepada Allah tercocok dalam hati kita sehingga dapat berubah arah kita kepada arah yang lebih baik, berubah amalan kita kepada amalan yang lebih baik, berubah takut kita kepada yang sangat takut kepada Allah dan kepada azabnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menghuraikan dan menyatakan tentang ta'rif at-taqwa. Dia berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa iaitu yang pertamanya benar-benar takut kepada Tuhan yang Maha Besar, benar-benar takut kepada Tuhan yang Maha Agung, takut daripada azabnya, takut daripada seksanya, takut daripada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengerjakan apa yang diperintah dan dengan kita menjauh daripada apa yang dilarangkan. Dan juga Sayyidina Ali berkata, al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil. At-taqwa yang kedua ni iaitu beramal dengan apa yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi kita, daripada ajaran Al-Quranul Karim dan juga daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita benar betul-betul beramal dengan ajaran Al-Quran? Adakah kita benar betul-betul ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita ni hawa nafsu jadi apa ni padume hidup kita? Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga mana adalah hawa nafsu dia ni, keinginan dia ni dapat ikut jalan ni yang aku bawa mari. Gapo Nabi kata tak leh, maka hawa nafsu tak leh lagi beradu. Gapo sunnah kata larang, maka tak leh benar hawa nafsu. Mana hawa nafsu duk belakang daripada sunnah Nabi, duk belakang ajaran Nabi. Ketika itulah baru sempurna iman. Kalau hawa nafsu kata gidul tak apa, gua ni sedap, gua ni dah makan ada mau tak apa sedih. Tetapi sunnah Nabi itu menyalahi. Hawa nafsu kata tak apa lambat apa tak apa kepada semaya, tidur dulu. Tapi sunnah Nabi awal masjid dulu kepada masjid. Jika hawa nafsu kita tertarik kita daripada amalan, mana apabila kita turut hawa nafsu kita, bermakna kita menyalahi sunnah Nabi. Apabila hawa nafsu kita ada depan, sunnah Nabi ajaran Islam ada belakang, ketika itu tidak sempurna lagi iman kita. Yang ketiga Sayyidina Ali kata, at-taqwa ni iaitu al-isti'dadu al-qana'atu bil qalil. Takut kepada Tuhan, beramal dengan ajaran Allah SWT, dan kita memadai apa yang sedikit daripada Allah Ta'ala. Sedikit banyak hanya daripada Allah kita syukur. Jangan melampaui batasan, jangan makan hak orang, jangan mencerubah hak-hak orang. Iaitu al-qana'atu bil qalil. Memadai, cukup, reda apa saja yang Allah SWT beri kita, kita syukur, kita infak, kita belanja, kita beri ke orang. Di atas syukur apa ni nikmat Allah SWT beri kepada kita. Yang terakhir sekali Sayyidina Ali kata taqwa ni al-isti'dadu li yaumir rahim. Buat persiapan pada satu hari kita akan pergi, pada satu hari kita akan meninggal dunia, akan pergi kepada negeri akhirat. Buat persiapan, buat bekalan. Wa khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan ialah taqwa, iaitu amalan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita cukup bab perkara ni, maka ketika itulah dinamakan kita ni orang yang bertakwa kepada Allah. Al-khawfu minal jali, takut kepada Tuhan yang Maha Pengkasa. Beramal dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada Quran dan Sunnah. Memadai apa saja Tuhan beri kita, tidak melampaui hak orang, reda hak Tuhan beri, tidak khianat hak orang. Dan kita buat persiapan, buat bekalan, penuhkan bekalan kita untuk negeri akhirat. Kerana di dunia ni sementara sahaja. Semua beriman, semua percaya kata dunia ni adalah negeri sementara.
Negeri yang binasa kita akan pergi kepada negeri yang kekal, iaitu akhirat nanti. Maka kalau kita tahu lagu tu, bagaimanakah kita dak tupu, dak kacau, dak semangat di atas benda dunia sehingga terlupa dalam akhirat, sehingga terlupa amalan bekalan untuk akhirat. Itu orang tak cerdik. Orang cerdik dia buat bekalan untuk hidup sedia akhirat. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, Nabi kata. Sesiapa yang jaga amalan, beramal untuk dirinya untuk hidup selepas daripada mati, maka orang kata al-kaisu, Nabi kata. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Buat amal untuk hidup selepas mati. Itu orang cerdik. Wal ajizu man taba'a hawahu. Dan orang bodoh, orang tak cerdik, iaitu mereka yang sentiasa ikut hawa nafsu dia. Ikut hawa nafsu dia royak, ikut hawa nafsu dia tunjuk. Dia roma belakang. Tak kira ada menyalahi tak menyalahi, dia buat belakang. Maka orang tu orang bodoh. Itulah arti at-taqwa, sedar-sedar Jumaat dihormati sekalian. Mudah-mudahan fahaman kita takwa ni dapat bergerak, dapat berubah, dapat berjerat dalam hati kita, dan dapat praktik dan berbentuk manusia yang beriman dan manusia yang beramal amalan yang soleh. Sedar Jumaat dihormati sekalian, tidak berapa hari kemarin kita boleh tengok musibah yang mana Allah SWT nak cuba kepada hamba-hamba dia. Dunia ni dunia cuba. Wala nabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak cuba, nak test kita yang mana di antara kamu ni yang elok amalan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Tuhan kata, dan kami Tuhan akan cuba kepada kamu minal minal khawfi wal ju', daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada kurang harta, daripada kurang harta, binasa harta, dah daripada habis tanam-tanam. Itu cubaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan kata wa basyiris sabirin, dan hendaklah bergembira, hendaklah gembira mujo oleh orang yang sabar di atas dibakiat itu. Kemalangan, musibah yang Tuhan datang mari untuk nak cuba kita. Jika kita sabar, maka itu khairul lahum. Jika kita sabar, maka lebih baiklah bagi kita. Jika kita tak sabar, maka Tuhan akan kira, kenapa kau aku beri kepadamu, aku ambil kelak apanya? Boleh mu tak sabar, mu mengayuh hari tu lalu. Sebab itulah kita kena sabar di atas musibah, dan juga kita kena kasih sayang, tolong bantu di atas saudara kita yang mana mereka kena kemalangan daripada musibah banjir dan lain-lain lagi. Kita tengok dalam video, dalam YouTube, dalam Facebook, bahawasanya saudara kita rumah dihanyut oleh banjir. Tengok bahawasanya rumah runtuh. Tengok di sini nyanyi, wasa nyanyi kepada mereka. Wasa nyanyi kepada mereka. Itu orang iman. Orang beriman ni, Nabi bersabda kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman saya kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kita kasih kepada kita negeri sendiri, negeri rumah besar, tidak ada banjir, ada kereta, ada makanan mewah, maka kita suka juga kepada saudara kita boleh hidup semasa kita duduk, boleh mewah, boleh makan, boleh senang. Kita tak say bahawa kita kena banjir, tak say bahawa kena bah, kena gapo semua ni, maka kita tak say juga bahawasanya kena kepada saudara-saudara kita yang lain lagi. Itulah sempurna iman. Mana kita ambil hati mereka buah kepada hati kita. Kemudian apa kita nak boleh tolong? Bantuan, makanan, minuman, dah duit, harta benda untuk mereka boleh berdiri hidup mereka, boleh makan dalam hari raya sepanjang kita. Itu setengah daripada banjir cubaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hampir dengan kita, iaitu banjir aibah. Bahkan kalau kita kira antara tu sedikit ya, kita wasa nyanyi, wasa belah kepada mereka. Tetapi kalau kita tilik di sana, saudara kita di Palestin, di Gaza, cubaan Allah Subhanahu Wa Taala semenjak hampir 3 bulan dah. Mereka duduk di bawah ketakutan,
Mereka duduk di bawah kelaparan, mereka duduk di bawah dahaga air. Itu cubaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan janji, wa basyiris sabirin. Bergembira, beruntunglah bagi orang yang sabar. Sabar di atas cubaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhari-hari mati, berhari-hari sakit, berhari-hari gugur. Anak kecil, anak besar, berhari-hari. Tidak tenang seperti kita. Tetapi kita alhamdulillah tenang hidup, boleh makan, boleh gapo semua, tidur, ada tempat tidur. Tetapi mereka bersangat tersusah. Maka semua itu berharap kepada kita lah bantu. Bantu berdoa kepada mereka. Mana sekat daripada musuh-musuh. Kerana mereka itu adalah saudara kita. Nabi bersabda kata, masalul mu'min fil jasadi ataupun kal jasadil wahid. Seumpama orang mukmin sebenarnya tubuh badan yang satu. Apabila sakit mana-mana anggota, maka semua mengayuh sakit. Sakit juga. Saya nak tidur tak boleh, panas tubuh badan, mengayuh habis. Kenapa? Dalam satu anggota itu ada sakit. Begitulah saudara kita di Gaza, di Palestin. Mereka sakit susah, maka kita pun begitu juga kena sia belah kepada mereka. Kita kena boikot daripada perbuatan musuh-musuh, daripada pelengkapan yang mana benda-benda itu membawa kepada mematikan, menghancurkan umat-umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai kekasih kamu. Jangan ambil mereka. Bahkan mereka, setengah mereka itu kekasih kemari. Kita jangan jadi mereka sebagai kekasih kita. Dan sesiapa menjadikan mereka itu daripada kekasih kita, fahuwa minhum, maka ia daripada golongan mereka itu. Jangan ambil, jangan sokong perbuatan mereka. Jangan beli daripada produk-produk mereka. Jika kita beli juga, maka kita khianat, kita zalim. Tuhan kata innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan beri petunjuk, beri hidayah kepada orang yang zalim. Sedang Jumaat dihormati sekalian, kita benci kepada Yahudi. Kita benci kepada orang Yahudi yang jahat. Adakah akhlak kita serupa dengan mereka? Adakah akhlak kita boleh jauh daripada akhlak mereka? Akhlak kita duk dendam hati kepada saudara, akhlak kita duk hasad dengki kepada saudara, akhlak kita duk khianat, duk tukar gapo ni, ambil makan benda yang haram, dah tukar asal benda haram kita helah untuk boleh makan. Itu perangai Yahudi. Adakah kita berhenti daripada dimakan itu? Sedang Jumaat dihormati sekalian, kita kena kaji, kita kena cari apakah jati diri bagi orang Yahudi, apakah perangai mereka. Maka kita ambil benda tu, mengetahui benda tu, kita menjauhkan, dan kita pesan kepada anak-anak cucu kita jangan bersifat dengan sifat seperti mereka. Kerana mereka adalah orang yang ghairil maghdubi alaihim, mereka yang Tuhan marah kepada mereka. Tuhan marah, Tuhan laknat kepada dia. Bukan sahajanya sesat dah. Sudah Jumaat dihormati sekalian, apa sahaja yang berlaku di Gaza membayangkan kita pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu bergerbang untuk demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerbang dalam masyarakat ini adalah benda yang penting. Semenjak kita gerbang dalam rumah tangga kita, bergerbang dalam masyarakat, dan bergerbang masa kita, bergerbang harta benda kita, bergerbang semua anggota kita demi untuk masyarakat, demi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tilik kepada dulu umat Nabi dengan sebab pengorbanan mereka dapat berjaya sampai hari ini, dapat sebar agama Islam, dah dapat rata agama Islam pada seluruh dunia. Begitu juga ahli Gaza, mereka berlawan dengan musuh hanya sahaja kerana umat Islam semua. Pengorbanan mereka untuk umat Islam semua. Membayangkan ayat Al-Quranul Karim kepada kita, Tuhan berfirman, innal ladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang Gaza, tentera Gaza, yang mana Tuhan kata sesungguhnya mereka yang berkata kepada mereka oleh manusia kata sesungguhnya
Orang kafir musuh kamu bakal dah hipang alah jatah untuk nak hancurkan kamu. Tapi mereka tak takut. Fazadathum imana. Bahkan kau tambah iman. Kau tambah iman itu sebagaimana pada masa sahabat. Pada perang Badar 1000 orang kafir dengan 300 orang muslimin. Dengan sebab iman yang kuat, dengan sebab pengorbanan yang tinggi, dapat berjaya agama Islam. Maka begitulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kemenangan bagi ahli Ghazah dan dapat kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلن وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara Jumaat dihormati sekalian, sekarang kita berada pada hujung tahun miladi, hujung tahun Masehi ataupun Pimai, dekat dengan Pimai. Sekarang termasuk daripada 7 hari dah Cetuan Antara. Adakah Cetuan Antara ini ada alaqah dengan orang-orang Islam, umat-umat Islam? Jawabnya padahalnya tidak ada alaqah apa pun dengan umat Islam tentang 7 hari yang yang berbahaya. Kerana perayaan itu bukan perayaan orang Islam. Kerana perayaan tahun baru ni bukan perayaan orang Islam. Bukan kalau kita tilik kepada data belakang ni, apakah permulaan di Makkah itu? Permulaan iaitu permulaan penggembiraan orang Nasrani di atas dapat menegak agama mereka. Kita sebagai umat Islam tidak patut berkongsi, tidak patut bersama mereka dalam perayaan di Makkah itu. Kaudau dan sebagainya, apa saja bermelamak tak dengan lelaki perempuan, itu paharadah. Campur gaul lelaki dengan perempuan, itu paharadah. Lebih-lebih lagi kita bercampur gaul lelaki dengan perempuan dalam perayaan orang Nasara. Nabi bersabda kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang buat serupa dengan satu kaum itu, maka ia adalah kaum itu dah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta jauhlah daripada kumpulan-kumpulan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan kumpulan-kumpulan yang Tuhan kata mereka itu sesat. Sebab itulah pada tahun baru ni kita istighfar banyak. Dah tak ada alaqah gapo dengan kita, dengan perayaan di Makkah itu. Dah lebih-lebih lagi kalau benar tu campur dengan haram, campur yang lelaki, maka pastilah kita jauh daripada Makkah itu. Jika tidak, maka kita bersama mereka itu dalam perayaan itu dan kita daripada mereka itu. Itulah pada munasabah tahun baru ni hendaklah kita jaga anak-anak cucu kita. Kena tanya, jangan dia bermalam kelik lewat tengah malam hidup campur gaul. Kita kena tanya, kena hidup dalam keluarga, jangan biar tu baik keluar. Bimbang-bimbangnya takut hidup dah buat perayaan sesama mereka, buat perayaan dengan orang kafir, buat perayaan dengan masyarakat yang bukan beragama Islam. Kita kena pesan kepada anak-anak kita, orang-orang kita, jika kita tak pesan, biar lagi nak cara, biar lagi nak pesan, kita kena gerbas sini untuk jaya masyarakat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أيد قوة وهمة في قتل أعدائك. اللهم مؤلف بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم هون جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم ومن عاونهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول